Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini diizinkan untuk kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada hadis-hadis, pesanan-pesanan dan nasihat yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui lisan para sahabat, para salafun salih, para alim ulama yang menulis buku, menulis kitab hingga sampai kepada kita. Dengan keberkatan ilmu mereka menyebabkan pada hari ini kita dapat menikmati nikmat yang sangat besar, iaitu kita dapat memahami dan kita dapat mengamalkan segala tinggalan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, bila kita baca tentang hadis Nabi ini, kita kena ada niat dalam hati kita untuk kita mengamalkan. Sekurang-kurangnya, kalau yang benda tu tak wajib, sekurang-kurangnya sekali dalam hidup kita. Kalau banyak, boleh amalkan terus, itu lebih baik. Tapi sekurang-kurangnya ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita dapat daripada pengajian-pengajian, ilmu kuliah-kuliah, sekurang-kurangnya azam dalam hati kita untuk kita mengamalkannya,
sekurang-kurangnya sekali, sekurang-kurangnya. Jangan kita tak amal langsung, untuk kita ambil faedah daripada ilmu, iaitu beramal. Cubalah, apa yang kita banyak kita cuba buat. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ke-313 bab yang telah datang ia pada menyatakan segala perbuatan baik. Ini hadis yang kita akan bacakan pada malam ini daripada kitab Bahrul Mazi, telah disusun dan dihuraikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu daripada kitab yang ditinggalkan kepada kita, kitab yang sangat berkat. Di antara kitab-kitab yang digunakan daripada kitab ini dikarang sampai ke saat ini masih lagi diguna, dan insya-Allah kitab ini akan terus digunakan sampai ke hari kiamat. Itu tanda berkat, tanda sebuah kitab, sebuah ilmu yang ada pada penulis, dan juga kitab yang ditulis oleh penulis ini berkat. Di antara tandanya adalah kitab ini digunakan dalam satu tempoh yang lama, dan digunakan di pelbagai tempat masyarakat yang menggunakan kitab ni. Hatta di Mesir ni, kitab ni saya beli kat Mesir, kitab Jawi, tapi dijual di Mesir. Di antara tempat percetakan yang agak teliti dari sudut percetakan. Sebab banyak yang cetak, tapi setengah percetakan tu tak berapa nak teliti, dia banyak kesilapan. Ni maktabah ni di antara yang teliti. Cuma kualiti dia apa? Kualiti dia kertas dia. Kertas dia kurang kualiti. Ini mudah koyak. Kita kasar sih koyak. Tapi dari sudut tulisan dia, dari sudut perkataan-perkataan dia, tak banyak ada, tapi tak banyak. Seperti mana cetakan-cetakan yang lain. Dia panggil cetakan Halabi. Kalau di Mesir, tempat yang mencetak kitab-kitab Melayu ni, di antaranya kitab Qamus Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Di antara kitab yang dicetak di Mesir, kitab Tun Guru Haji Abdul Hadi Awang juga di antara kitab yang dicetak di Mesir. Kitab orang Melayu yang dicetak di Mesir, di negara Arab. Antaranya kitab ni lah. Bukan semua orang, orang terpilih lah, orang yang orang Arab boleh ambil manfaat daripada penulisan-penulisan mereka. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah kiranya ya saudaraku, kita lah, sekalian perbuatan yang baik itu semuanya ditulis pahalanya. Maka di sini didatangkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Boleh baca At-Tirmizi, boleh baca At-Tirmizi, boleh baca At-Turmizi. Tiga baris tu boleh. Cuma orang Melayu kita tak ada sebut Tirmizi kan, banyak sebut Tarmizi ataupun Tirmizi. Akan satu hadis yang menyebutkan setengah daripada perbuatan-perbuatan yang baik itu dengan katanya, An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula senyum engkau di muka saudaramu itu bagimu sedekah. Senyum. Tengok jumpa kawan, senyum. Sedekah ni dia ada sedekah yang disebut sebagai sedekah maliyah,
Sedekah maliyah ni sedekah apa? Sedekah harta. Kita keluar duit, kita bagi kat orang miskin, kita bagi dekat orang-orang yang memerlukan. Dia panggil sedekah maliyah. Ataupun sedekah jariyah. Sedekah maliyah tu dia umum. Kita bagi orang makan, kita bagi dekat keluarga susah, itu sedekah maliyah. Dan dalam sedekah tu, dalam sedekah maliyah tu dia ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni apa dia? Jariyah ni maksudnya jarun. Macam sungai tu dia mengalir. Dia panggil jarun. Jariyah yang berlari, yang mengalir. Dia panggil sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni sedekah yang berjalan. Seperti mana kita bagi sesuatu kepada surau, beli kapet contohnya, maka selama mana orang duk guna kapet tu, maka pahala tu dia berjalan. Kita bagi duit untuk buat bangunan surau, buat bangunan madrasah, ataupun kita bagi duit untuk membina seorang ulama. Kita tajar contohnya seorang pelajar, kita tajar dia dan dia belajar sampai jadi ulama, maka selama mana dia beramal dengan ilmu yang dia belajar, sebab daripada kita tajar dia, maka pahala tu akan terus berjalan. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni lah yang akan tolong kita dalam kubur nanti. Waktu kita dah masuk dalam kubur, semua terhenti. Yang akan terus bersama dengan kita, yang akan duk mai kat kita tanpa henti adalah sedekah jariyah. Dan juga pahala yang dibacakan oleh orang-orang yang soleh di kalangan anak-anak kita dan sahabat-sahabat kita. Kalau dia baca doa dan dia sampaikan kepada kita, pahala tu sampai. Yang ni sedekah apa? Yang ni dia panggil sedekah ma'nawiyah. Sedekah pada makna. Dia tak ada benda, dia bukan bagi benda, tapi dia ada manfaat. Bila kita bagi sedekah ni benda yang ada manfaat kepada orang lain, dan orang rasa seronok dengan ada manfaat lah daripada benda yang kita bagi tu, ada manfaat bagi dia. Jadi sedekah yang dimaksudkan di sini bukan sedekah maliyah, bukan sedekah harta, dan bukan juga sedekah jariyah yang berjalan tadi, tapi sedekah ni panggil sedekah ma'nawiyah, sedekah pada makna. Senyum bukan bagi apa pun, tetapi dengan senyum itu kita memberi manfaat kepada orang yang kita senyum. Bukan saja pada orang yang kita senyum, kita pun dapat manfaat daripada senyum tu. Kalau dari sudut sains dia macam-macam lah. Ada otot-otot muka ni dia ada bagi manfaat lah pada muka kita. Saya pun tak ingat dah. Dan saya juga pernah ada pengalaman, saya masuk dalam satu latihan yang agak berat lah latihan tu, sampai tak boleh nak senyum lah. Dia punya letih, buat aktiviti tu sampai nak lembek lah, sampai tak ada tenaga. Kemudian jurulatih tu kata kepada seorang daripada kami semua, dia kata, okey, mai seorang kat depan, cuba buat lawak. Ada kawan saya bangun seorang pergi depan, dia cuba buat lawak tak jadi, tak ada siapa gelak. Kemudian panggil orang lain, mai depan, dia pun buat lawak. Alhamdulillah dia buat jadi. Jadi hak kita tengah duk stres tadi pun kita tersenyum tu dengan spontan lah, dengan lawak yang dia buat. Hanya dengan senyum tu dia macam dia menyuntik satu tenaga yang tak tahu main daripada mana. Kita terus jadi bertenaga. Daripada tadi ni tak larat sangat dah, dia jadi boleh buat, boleh sambung aktiviti tu. Jadi daripada situ saya fikir, oh rupanya senyum ni pun senyum yang ikhlas, bukan senyum buat-buat. Senyum yang kita memang niat dia buat lawak, kita tersenyum dengan ikhlas kerana dia buat lawak. Macam juga kalau kita senyum dengan ikhlas kepada orang, beri manfaat kepada diri kita, maksudnya dia masukkan sesuatu yang positif, energi, tenaga dalam diri kita, dan juga kita memberi satu
tenaga yang positif kepada orang yang berada di hadapan kita. Jadi senyum tu dia ada aura dia yang kita pandang tak ada apa. Sebab tu Nabi SAW sebut senyum pada muka saudara kita itu merupakan sedekah, kerana manfaatnya kepada diri kita dan manfaat kepada orang yang kita senyum. Sedekah ni manfaat kepada diri kita yang memberi sedekah dan manfaat kepada orang yang menerima sedekah. Baik. Masalah bermanis muka di hadapan saudara itu dipuji oleh syarak dan ditulis pahalanya pada tiap-tiap kali manis mukamu. Pada tiap-tiap kali manis mukamu dengan saudaramu itu sebagaimana tersebut dalilnya pada umpama sepotong hadis dalam masalah 3 atau 13 tadi. Hadis tadilah. Oleh itu buatlah saudara-saudaraku bermanis-manis muka manakala berjumpa di jalan. Jumpa-jumpa dengan orang, jalan-jalan selisih, yang pertama bagi salam lah. Bagi salam, senyum. Kita dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bagi salam, yang kedua pahala senyum. Kalau terlupa bagi salam, jangan lupa senyum. Tengah kita ni kita segan, kan, bertemu dalam lift, nak naik lift ke, naik tangga, bertemu dengan kawan, dia naik, kita turun. Kalau di negara Arab biasa bagi salam ni. Saya biasa kena marah dengan orang Arab, masuk kedai tak bagi salam. Masuk kedai telefon nak beli top up, dia tanya anta muslim, dia kata orang Islam ke? Islam. Kalau Islam awak tak bagi salam. Jadi apa orang bukan Islam pun bagi salam. Naik teksi bagi salam. Kadang-kadang kita lupa bagi salam, dia bagi salam kat kita. Jadi kalau ikut naik kenderaan, kita nak bagi salam orang yang dalam tu. Naik bas ramai-ramai ni, kita naik langkah bagi salam. Tu budaya kita ni tak jadi budaya. Kalau malu untuk bagi salam, sebab tak biasa, senyum. Kita lemparkan senyuman kepada kawan tu, maka dah kita memberi hak seorang saudara kita untuk menerima senyuman daripada kita, maka dapatlah sedekah. Tak payah bagi duit kat dia pun, dapat pahala sedekah. Biasakan, walaupun kita tak kenal, kita senyum. Belajar untuk senyum. Jangan masar muka. Atau sama duduk berbual, sama-sama bersembang, atau sama-sama duduk dalam majlis ataupun lainnya. Duduk dalam majlis ilmu pun kena ada senyuman juga. Senyum. Jangan daripada awal sampai akhir muka macam nak marah. Ustaz mengajak macam ni siapa ke? Marah kat aku ke? Aku mengajak derah sangat ke? Kita pun jadi melemparkan senyuman, kan. Jadi senyuman tu satu benda yang sangat baik yang kita kena cuba untuk belajar lemparkan. Kalau ada nak rasa nak marah dalam diri pun, kita akan rasa reda hanya dengan kita lemparkan senyuman. Kerana dengan manis muka itu menyukakan hati saudaramu dan mau kasih dan mesra akan kepadamu. Orang tengok muka kita manis, dia pun akan muka manis. Jarang sangatlah orang kalau kita senyum pada dia nak marah balik kita. Kecuali lah ada hal-hal tertentu. Tapi biasanya kalau kita senyum, dia akan balas balik senyuman tu. Kenapa? Kenapa dia boleh balas balik? Kerana dia seronok bila kita melakukan kebaikan kepada dia, maka dia akan balas kebaikan tersebut dengan memberikan senyuman kepada kita. Jadi saling bertukar aura positif, saling menukar, saling memberikan perkara yang positif, menyebabkan kita dalam hati kita rasa seronok. Pi tempat kerja, sampai tempat kerja, sama ada kita jumpa dengan bos kita ataupun kita bos jumpa dengan pekerja, benda yang pertama kita kena buat apa? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalam pejabat. Biasakan. Saya cuba latih diri dan juga staf-staf saya. Biasakan macam tu. Langkah masuk saja dalam pejabat, langkah saja masuk dalam sekolah,
Jumpa kawan-kawan, jumpa guru-guru, bagi salam dulu. Tu yang pertama. Kalau ikut pada yang betulnya, setiap kali kita masuk, kita bagi salam. Sekali kita keluar, kita masuk, bagi salam. Tapi sekurang-kurangnya, my first tu, yang pertama tu, langkah-langkah masuk tu, tengok muka kawan-kawan, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Tu senyum. Senyum kepada kawan kita. Begitu juga yang saya wajibkan kepada semua pelajar-pelajar di sekolah. Bila mai ke sekolah, sampai-sampai tu, pertama sekali kena bagi salam dulu kepada guru, setiap guru yang dia jumpa. Setiap guru yang dia jumpa, tak kiralah guru tu yang sambut dia di pintu ataupun dia terserempak saja dengan guru di mana-mana tempat waktu dia mula mai, dia mesti bagi salam. Kalau tak bagi salam, dia akan tanya dia, akan suruh dia bagi salam. Bila bagi salam, dia akan adalah senyuman tu. Berbeza dengan bila jumpa-jumpa buat tak tahu jalan. Baik. Jadi kalau kita jadi staff, kita jadi bos, budaya akan benda tu. Bila dah semua dah biasa bagi salam, ajak pula senyum pula. Lepas ni bila bagi salam cuba senyum. Ajaklah satu persatu. Kalau nak buat semua kot payah. Ni semua benda yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bila lagi kita nak amal? Kalau kita duduk dengar saja, bila lagi kita nak amal? Maka ruang dan peluang yang kita ada tu, kita kena cuba amalkan. Dan boleh jadi baik sangkanya kepada kamu. Duk sangka dia marah, bila tengok dia bagi salam, dia senyum, kita tu dia ni tak marah pun kat aku, sebab dia senyum. Hilanglah buruk sangka. Mau ia berhampir denganmu, mendengar apa ajar tegurmu, jikalau engkau ahli menegur. Pekerja kita, kalau kita senyum dekat dia, selalu senyum dekat dia, selalu sapa dan senyum dekat dia, kalau kita nak tegur dia buat apa-apa pun mudah, sebab kita ahli menegur lah. Kalau kita jadi bos, mungkin pekerja kita perlu dapat teguran daripada kita, mudah untuk kita berikan teguran. Berbanding dengan kita masuk-masuk pejabat, muka masam, tengok masam. Dan mendengar apa khabaranmu, serta bertanya apa ahwalmu. Orang pun tak kekok nak bersembang dengan kita, tanya apa khabar. Apa khabar Ustaz ni, sihat no? Kita masuk-masuk, terus tanya khabar. Orang pun tak akan kekok untuk bertanya khabar dengan kita. Dan sabda Nabi lagi, wa'mur bil ma'ruf wa amruka bil ma'ruf wa nahayuka 'anil munkari sadaqah. Dan menyuruh engkau dengan berbuat baik dan menegah engkau dari berbuat jahat itu sedekah. Di antara sedekah iaitu kita suruh orang buat baik dan tegah daripada buat jahat. Itu juga sedekah. Dan orang yang paling mudah sekali, yang paling dekat sekali dengan kita, ahli keluarga kita. Dulu kita belajar apa? Bagi makan anak isteri itu sedekah. Selain daripada tu, tegur anak isteri kita, suruh dia buat baik. Suruh anak kita semayang, suruh anak kita mengaji, suruh anak kita pergi sekolah. Setiap benda baik yang kita suruh dia buat itu sedekah. Rugi kalau tak suruh. Peluang Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai anak. Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang, maka jangan lepaskan peluang tersebut untuk kita menyuruh isteri kita. Kita boleh suruh, nak suruh orang lain kot kita tak berani, kot kita segan. Nak suruh anak jiran, tengok anak jiran duduk luar sembang maghrib tak masuk lagi. Kalau orang ada keberanian, dia boleh cakap, ni maghrib dah ni, pergi masuk semayang. Kot segan nak sebut. Tapi kalau anak sendiri, kalau isteri kita sendiri, takkan tak boleh sebut, ni dah masuk maghrib ni, masuk pergi semayang, lagi nak mengaji. Kita boleh sebut sedekah. Suruh buat baik dan tegah daripada kemungkaran. Kalau anak-anak kita buat silap, kita tegur. Jadi jangan lepaskan peluang tersebut. Masalah, menyuruh berbuat baik itu ditulis malaikat pahalanya.
Dan menegah orang daripada berbuat jahat itu pun ditulis malaikat akan pahalanya. Dengan dalil seperti hadis yang seperti yang di dalam masalah 314 itu. Maka apa jua yang disuka oleh syarak semuanya baik namanya. Walaupun orang tak suka. Kan kita tegur orang, kita suruh orang buat baik. Setengah orang dia tak suka, suruh semayang. Suruh semayang tu baiklah. Pergi semayang tu dah masuk maghrib. Syarak kata baik, tapi orang yang terima tu mungkin ada yang dia rasa biar pergi kat aku lah, tu urusan aku, hang dah sibuk pasal apa. Ada juga orang macam tu, dia tak suka, tapi syarak suka. Sebab kita suruh dia buat benda baik. Dan apa-apa yang tiada disukai syarak, maka itu mungkar namanya. Syarak tak suka, syarak tak bagi, walaupun manusia suka, itu mungkar namanya. Dia suka tak semayang, dia suka buat benda-benda yang haram, walaupun dia suka buat, tapi syarak tak suka, maka benda tersebut mungkar. Maka jikalau saudaramu bercakap bohong, larang akan dia. Dia cakap bohong, kena anak-anak jangan biar cakap bohong. Anak-anak murid, kalau cikgu-cikgu lah, anak murid cakap bohong, kena tegur, kena larang, kerana syarak suruh. Kita dengar saja mereka cakap bohong, kita tak apa, biar pergi kat mereka. Kerana perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh syarak, maka kita kena tegur, kena larang. Dan suruh bercakap betul dan benar. Habang kat dia, ni cakap bohong ni salah. Allah marah. Kita orang Islam kena cakap betul, tak boleh bohong. Kena cakap, kena bagi tahu. Komunikasi itu penting. Jangan biarkan. Kalau kita biarkan, dia akan jadi lebih teruk. Perkataan-perkataan yang tak baik, perkataan-perkataan yang negatif, bohong dan sebagainya, kalau kita dengar saja, cubalah perbaiki. Kalau orang tu kita mampu perbaiki dia, jangan biarkan. Dan jikalau saudaramu langgar dan kasar, kasar laku di hadapan orang, maksudnya buat benda-benda yang kasar lah, di hadapan orang-orang tua dan lainnya, maka larang olehmu akan dia. Benda ni banyak yang berkaitan dengan anak-anak kita lah ni. Bila sebut macam ni, banyak berkaitan dengan anak-anak kita. Dan suruh ia berlemah lembut, laku dan jangan langgar. Tengok anak kita duk jalan depan orang tua, pi mai. Kena abang, ni tak boleh ni depan orang tua kena jalan elok-elok, tak boleh berlari, tak boleh lalu di depan. Ni depan guru ni tak boleh buat cakap tak elok depan guru. Kena ajak, kena larang daripada perkara yang buruk dan ajak benda yang betul. Antara benda yang saya boleh cuba buat lah untuk pelajar di sekolah, setiap benda yang mereka nak buat, bila duduk bersama guru dalam kelas, wajib minta izin. Yang pertama, ustaz izinkan saya ke tandas, ustaz izinkan saya pergi ke tempat kawan, ustaz izinkan saya minum air. Apa saja nak buat kena minta izin. Kemudian ustaz yang dengar, sebelum pelajar itu buat, dia benarkan, okey. Sebelum dia buat, dia mesti jawab, terima kasih ustaz, terima kasih ustazah. Kita ajak komunikasi tu, supaya benda tu jadi terbiasa di mulut mereka. Ya, di rumah pun macam tu jugalah. Nak buat apa, minta izin. Bila kita benarkan, suruh dia kata terima kasih. Nanti dia akan terbiasa dengan orang pun, dia akan terbiasa dengan perkataan tersebut. Jadi saya ada anak murid yang ramai, dan ada guru, maka saya boleh bagi tahulah, kita budayakan benda tersebut. Untuk apa? Elakkan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan buruk adabnya dengan guru, dan yang kedua boleh pupuk nilai-nilai yang baik. Kena tegur. Tengok benda-benda yang ni kena tegur. Dan jikalau ia sombong dan berjalan mencakahkan tangan dan mata mendongak ke langit, mungkin ni lah jalan
tengok ke atas, sekak pinggang, dan kaki menghentak ke bumi, hendaklah larang akan dia dan suruh ia berjalan betul, jangan buat begitu. Tak baik ni jalan macam ni. Ada murid saya larang. Tak banyak saya dah tengok pelajar-pelajar baru lah. Di tahun ni darjah 1 banyak tangan bubuh tangan dalam poket seluar. Saya biasa masuk latihan tentera dulu. Kejap lah 5 tahun tentera watannya. Yang antara benda yang dilarang adalah berjalan masuk tangan dalam poket. Waktu tu lah. Sebab apa? Ni gaya orang Samsing, tangan dalam poket jalan. Jadi benda tu saya tengok banyak budak-budak sambil berdiri dalam perhimpunan, buah tangan dalam poket. Itu di antara adab yang kurang baik bila berada dengan orang. Kalau dia bercakap dengan orang tangan dalam poket, itu kurang adab dia. Maka kita kena tegur. Kalau anak kita nampak buat macam tu, tegur. Ni tak boleh, ni tak elok, tangan dalam poket, buang. Waktu bercakap dengan orang, tangan jangan buah dalam poket. Supaya kita tak nampak kita ni besar diri. Jalan hentak kaki. Dan suruh ia berjalan betul, jangan buat begitu. Kerana takkan dapat dirinya sebesar gunung. Dan takkan boleh belah bumi dengan kakinya. Buat tunjuk hebat macam mana pun, hentak-hentak kaki ke, mata pandang ke langit ke, tetap tak dapat jadi besar macam gunung. Dan kaki tu takkan mampu untuk membelah bumi. Maka banyaklah baik itu boleh disuruh dan banyak jahat itu boleh ditegah. Banyak benda baik yang kita boleh suruh buat sebenarnya. Dan banyak benda yang jahat kita boleh cegah. Jika lebih-lebih lagi kalau kita mempunyai authority, kita mempunyai kuasa, kita mempunyai suara. Jadi pengurusi surau, jadi pengurusi taman ke, kita ada kuasa, ada suara, boleh bercakap. Saya sebagai pentadbir sekolah, saya ada suara ke atas guru-guru saya dan ada suara ke atas pelajar-pelajar saya. Jadi kita gunakan suara kita tu, kita gunakan kuasa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita tu untuk kita komunikasi, sampaikan benda yang baik dan cegah benda-benda yang buruk. Supaya masyarakat kita tu dibentuk dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik. Jangan kita biar, jangan kita tengok satu benda kita buat tak kisah aja. Kita buat tak tahu aja. Itu bukan sifat, bukan akhlak yang diajarkan oleh agama. Agama suruh kita sensitif terhadap kemungkaran. Agama suruh kita bercakap tentang kebaikan. Sabda Nabi lagi, wa irsyaduka ar-rajula fil ardi ad-dhalali laka sadaqah. Dan tunjukkan kamu akan seorang lelaki dalam bumi sesat, itu juga bagimu sedekah. Kalau kita jalan-jalan nampak orang sesat, menunjukkan jalan orang supaya berjalan ia dengan betul, itu berpahala jua. Dengan dalil sepotong hadis dalam masalah 315 tadi. Maka siapa yang tiada tahu jalan akan mau pergi, sama ada orang itu celik atau buta, bolehlah engkau tunjukkan jalannya dan diterangkan kepadanya, engkau boleh ikut jalan ini dan tiba ke situ, menyimpang engkau ke kanan atau ke kiri atau terus. Dan jika ia orang buta, maka dipegangkan tangannya, halakan kepada jalan itu. Maka sekalian perbuatan itu berpahala, ditulis oleh malaikat pahalanya. Lah ni orang tak berapa nak tanya jalan. Sebab dah ada Google Maps, dah ada Waze dan sebagainya. Tapi tetap menunjukkan jalan kepada manusia itu adalah pahala. Itu jalan dunia. Yang tu jalan nak tunjuk orang pi ke tujuan dunia. Maka kalau kita memimpin tangan manusia untuk menuju kepada jalan akhirat, maka pahalanya lebih besar. Hak dunia pun pahala yang ada besar, maka apatah lagi kita bawa kepada jalan akhirat. Pimpin tangan orang. Sama ada dia buta ke tak buta ke, dia orang yang ahli ilmu ke bukan ahli ilmu ke, kita ajak dia mai ke masjid, ajak dia mai ke surau, kita pimpin tangan mereka, sebut tentang kebaikan, maka pahalanya tak dapat nak dibayangkan. Kerana tujuan akhirat. Sikit lagi. Wa basaruka lirrajuli ar-radi'il basara laka sadaqah.
Dan melihatkan bagi laki-laki yang buruk penglihatannya bagi engkau sedekah. Melihatkan apa-apa bagi orang yang kurang nampak itu berpahala. Orang yang tak berapa nampak. Dengan dalil seperti hadis dalam masalah 316. Maka apabila seorang yang kurang nampak matanya jatuh apa dari tangannya seperti jarum atau lain, dia tak apa nak nampak. Kalau kata mak ayah kita lagi besar lah. Dan mak ayah kita mata dah tak apa nampak, kita tolong bantu dia, tolong permudahkan urusannya, maka pahalanya lebih besar. Dan ia mencarinya dengan tiada nampak, maka boleh engkau tolong lihat di mana jatuhnya dan tunjukkan kepadanya. Kerana ia kurang pemandangan dan engkau cukup pemandangan, maka engkau tolong akan dia. Tolong bawa kereta. Mak ayah kita nak pergi mengaji, mata tak apa nak nampak, nak bawa kereta, kita tolong bawa. Sama lah, itu termasuk dalam pahala sedekah. Pahala berbuat baik kepada ibu bapa dan pahala sedekah, menunjukkan jalan, memudahkan urusan orang yang tak apa nampak mata. Maka dengan pertolongan engkau jadi mudah dan senang atasnya, dan tiada dikena susah payah dengan sebab engkau. Dengan kerana itu ditulis malaikat pahala baik engkau. Sabda Nabi lagi, wa imatatukal hajara wasyaukata wal azma 'anit tariqi laka sadaqah. Dan menyimpang engkau akan batu dan duri dan tulang daripada jalan bagi engkau itu sedekah. Jalan-jalan nampak pokok tumbang, jalan-jalan nampak batu tengah jalan, nampak benda yang menghalang manusia daripada lalu jalan tersebut, ataupun tak halang tapi menyukarkan orang untuk lalu, maka kita memudahkan tersebut, termasuk dalam sedekah. Kata muslim, maka apabila engkau nampak di jalan orang pergi balik, itu duri atau batu atau tulang atau apa-apa yang menjadikan terseradung orang yang berjalan, hendaklah engkau buangkan dia dan simpangkan dia dari tengah jalan ke tepi, supaya terpelihara orang-orang yang berjalan padanya. Kerana apabila dibiarkan duri atau batu atau tulang seumpamanya di jalan itu, entahkan tersadung oleh orang yang nampak atau orang yang tidak nampak, boleh jadi beberapa mudarat. Terkadang patah, terkadang tergeliat, terkadang luka dan pecah muka atau lutut, menjadikan gendala baginya yang berjalan oleh yang kena luka atau tikam duri, atau terpacak tulang di mana-mana anggotanya. Maka dengan sebab engkau membuang mudarat, orang itu ditulis oleh malaikat pahalanya bagimu. Memudahkan urusan orang. Apa sajalah yang kita buat untuk memudahkan urusan orang, walaupun bersifat dunia, maka lebih. Kalau buat yang bersifat akhirat, maka lebih-lebih lagi besar. Dan yang terakhirnya, wa ifraghuka min dalwika min fi dalwi akhika laka sadaqah. Hadis hasan gharib. Dan menuang engkau akan air habis daripada timba engkau ke dalam timba saudaramu, bagimu sedekah. Tuang ayat. Baik. Menuang air di dalam timbamu kepada timba orang itu pun berpahala jua, dengan dalil seperti hadis dalam masalah 318 tadi. Maka jikalau datang satu orang tua atau satu orang lemah dengan sebab sakit atau orang perempuan ke telaga, dan kamu sedang mengisi bekas airmu, maka boleh kamu tolong orang-orang tua dan orang lemah itu. Kamu kata, tadahlah bekas air kamu, tak usah kamu berpenat lelah menambahkan letih tua atau sakit atau sebagainya, maka perbuatanmu yang demikian itu ditulis oleh malaikat pahala bagimu. Maksudnya memudahkan orang untuk ambil ayak. Maksudnya ambil ayak kita tu tuang dekat dia, ataupun tolong dia ambil ayak. Maksudnya menyediakan ayak untuk orang minum. Itu termasuk pahala sedekah. Bukan kita bagi ayak kat dia pun, tak, bukan bagi ayak. Bagi ayak tu cerita lain. Tu bagi ayak tu adalah pahala sedekah ayak tu. Yang ni bukan pahala sedekah ayak, ini pahala tolong memudahkan dia untuk ambil ayak. Kita ambil ayak tu, kemudian kita masukkan dekat dia, kita mudahkan urusan dia, maka dikira sebagai pahala sedekah. Kerana kamu menolong dan kasihan kepada orang yang lemah dan orang tua dan seumpamanya. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, dan hadis dalam bab ini tadi ialah hadis hasan lagi gharib,
Dan katanya lagi, pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Jabir, Huzaifah dan Aisyah dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar untuk kita jadikan kehidupan kita ini lebih baik apabila kita melaksanakan apa yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pandang remehlah benda tu. Benda-benda yang disebutkan tadi ni benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan kadang-kadang kita tak apa ya. Seolah macam kita rasa sedekah tu keluar duit bagi, itu baru sedekah. Tapi Nabi menggambarkan sedekah tu dia lebih besar. Bukan sekadar mengeluarkan duit, bukan sekadar kita pi infak buat surau, buat masjid. Ya, itu sedekah. Tetapi perkara-perkara tadi juga termasuk dalam kategori sedekah kerana dia memberi kegembiraan kepada orang lain dan manfaatnya kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang silap saya mohon ribuan kemaafan. Bukanlah saya lebih baik daripada tuan-tuan, daripada hadirin sekalian. Bersama-sama kita mengambil pengajaran daripada hadis Nabi SAW untuk kita menambah diri kita, jadikan kita lebih baik. Sebab kepada kita mai mengaji, mudah-mudahan kita semakin baik daripada masa ke semasa, dan juga kita boleh sampaikan apa yang kita belajar ini kepada anak kita, isteri kita, anak-anak murid kita, kawan-kawan kita, supaya kita semua dapat jadi orang yang baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.